Apabila Melaya diberi taraf berkerajaan sendiri dengan Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman dipilih merundingkan kemerdekaan negara dengan penjajah Inggeris, Tunku berkenan menjadikan Syekh Abdullah Fahim sebagai pakar rujuk untuk mengilhamkan tarikh 31 Ogos 1957. Setelah kemerdekaan dicapai, Syekh Abdullah Fahim dilantik memegang jawatan Mufti Pulau Pinang yang pertama, menjadi pakar rujuk dalam hal ehwal keagamaan peringkat negeri. Jawatan ini disandang dengan cemerlang hinggalah beliau kembali ke rahmatullah pada 28 April 1961. Menjelang awal 1950-an, muncul seorang tokoh agama menggelar dirinya sebagai ulama, lalu mengeluarkan pelbagai fatwa mengelirukan ummah. Dia mencabar mana-mana ilmuwan Islam berdebat dengannya secara terbuka jika bercanggah hukum, namun tidak bersahut kerana ramai menyangka dia benar-benar hebat serta berilmu tinggi. Sehingga cabaran itu mendapat reaksi Syekh Abdullah Fahim dengan persiapan berdebat dirancang di perkarangan Madrasah Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah. Ramai ulama dan tokoh agama dari segenap negara hadir sebagai tetamu. Malahan ada yang berkampung semenjak beberapa hari di kepala batas. Namun tokoh yang ditunggu tidak muncul seperti dijanjikan. Sifat terpuji Syekh Abdullah Fahim sentiasa mengamalkan sifat sederhana dalam segala hal. Tindakan diambil secara berhemah dengan melihat hikmah di sebalik kejadian. Beliau sentiasa menghormati sesiapa sahaja kerana padanya semua orang adalah sama, sekaligus mudah didampingi, bersifat pemurah serta sentiasa menunaikan hajat orang yang memerlukan bantuan beliau. Hingga kini masih terdapat tinggalan tulisan tangan Syekh Abdullah Fahim tentang pentingnya bangsa Melayu berpegang kepada amalan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kitab Al-Hadiqah An-Nadiyah Al-Hadith yang disusun oleh Abi Abdil Hai Muhammad Isa bin Ibrahim Ar-Rawi Al-Filfulani pada 1933. Syair sejarah perjuangan Syekh Abdullah Fahim dikarang sendiri beliau bersama Datuk Haji Ahmad Badawi, dikumpul serta dibukukan oleh Tuan Haji Abdul Aziz Haji Abdullah, bekas pelajar Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah. Terdapat juga riwayat mengatakan bahawa Syekh Abdullah Fahim pernah menyusun kitab tafsir dan ilmu falak, namun tidak sempat diselesaikan. Pada masa sama, banyak kitab fiqh karangan ulama tersohor seperti karangan Muhammad Az-Zahari Al-Ghamrawi menjadi rujukan pengajian pelajar bersama-sama kitab-kitab lain seperti Al-Kawakib Ad-Dariyah oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Aziz, juga hadis pilihan Imam Bukhari oleh Abi Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, serta banyak lagi menjadikan madrasah pimpinan beliau sebagai pusat ilmu Nusantara. Kerana memiliki sifat-sifat terpuji dan sentiasa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Abdullah Fahim dikurniakan beberapa keistimewaan tertentu sehingga penduduk setempat menganggapnya sebagai karamah. Beberapa peristiwa aneh terjadi. Antaranya teksi dinaiki Syekh Abdullah Fahim turut dinaiki ramai penumpang lain sebagai petanda murah rezeki diperolehi pemandunya. Tuan Haji Mokhtar Mat Zaman kini menetap di Kampung Raja, Simpang Pulai, antara murid ilmu falak yang pernah berguru dengan Syekh Abdullah Fahim. Kaedah pengiraan falak bagi penentuan arah kiblat dan waktu solat dengan petunjuk jam matahari merupakan subjek penting dipelajari. Takwim tulisan tangan Syekh Abdullah Fahim merupakan jadual waktu solat versi pertama yang bukan sahaja boleh digunakan sepanjang tahun, malahan terus-menerus hingga kiamat. Sumbangan Syekh Abdullah Fahim amat besar apabila beliau berjaya merekod darjah arah kiblat bagi negeri-negeri berikut: Selangor, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Patani, Kemboja, Siam, Perak, Singapura, Pahang, Johor dan Melaka.
Hingga ke hari ini, pengiraan Syekh Abdullah Fahim dianggap baik dan sangat tepat. Ramai tidak mengetahui bahawa sepanjang kerjaya Syekh Abdullah Fahim sebagai mudir Madrasah Idrisiyah, beliau mempunyai banyak idea menarik, antaranya membina balai cerapan bintang. Namun bukanlah dalam erti kata sebenar, melainkan hanya sebuah lubang dalam yang digali berbentuk seakan-akan perigi. Justru sebuah perigi sedalam 4 meter telah ditemui berhampiran surau lama di tepi laluan menuju makam diraja Masjid Ubudiyah, Kuala Kangsar, Perak, ketika rombongan unit penyelidikan ilmu falak Universiti Sains Malaysia USM meninjau lokasi Bukit Candan pada 25 Ogos 2005. Ilham pemilihan tarikh kemerdekaan yang dicongak Syekh Abdullah Fahim tentunya mempunyai justifikasi, memandangkan pengiraan dibuat teliti dan mengambil kira banyak aspek astronomi. Mungkin juga dorongan tarikh 31 Ogos 1957 dipilih secara istimewa, mungkin dengan melihat kedudukan buruj-buruj bintang yang boleh kelihatan pada waktu maghrib sempena detik kemerdekaan. Syekh Abdullah Fahim lebih arif serta bijaksana untuk meletakkan simbol dacing sebagai tanda pada kaedah pembilangan tarikh mengikut jumlah hari dengan merujuk kepada keadaan buruj Libra ketika terbenam matahari menjelang detik kemerdekaan. Dacing adalah perlambangan keadilan yang dikaitkan dengan perjuangan bidang perundangan sejagat. Syekh Abdullah Fahim dikenang sebagai ilmuwan agama berkaliber, meninggalkan kesan mendalam terhadap generasi kemudian. Paling nyata adalah sumbangan pusat pengajian Islam yang kini semakin relevan, melahirkan cedik pandai yang bertakwa. Madrasah Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah sentiasa menyahut seruan untuk melangsungkan tradisi keilmuan di negara ini. Pak Yim meninggal pada usia 92 tahun dengan menabur banyak ilmu ukhrawi serta duniawi, khususnya dalam bidang ilmu geografi dan astronomi. Semoga Allah Ta'ala merahmati ruhnya bersama para awliya dan syuhada di jannah. Amin dan Al-Fatihah.